Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan. Okey, sebelum rakan-rakan saya menjelaskan dengan lebih terperinci, jom kita tengok apa konsep jenayah itu sendiri menurut perspektif yang lebih umum. Okey, jenayah ini para ulama dia telah tidak sepakat dalam pendefinisian makna jenayah. Kita bagi contoh Abdul Qadir Abdullah, ulama yang kontemporari sikit, dia kata jenayah ni adalah perbuatan yang diharamkan oleh syarak, sama ada perbuatan itu berlaku pada nyawa, harta atau selainnya yang berkaitan dengan manusia. Walaupun macam tu, kebanyakan para ulama dia menjelaskan lafaz jenayah ni merujuk kepada sebarang perbuatan yang melibatkan nyawa saja, macam bunuh, pukul, melukakan. Setengah ulama yang lain pula, istilah jenayah ini mempunyai makna yang agak umum sedikit. Dia memasukkan kesalahan yang melibatkan hudud dan kisas. Pendapat ini selaras dengan pemaknaan jenayah yang didefinisikan oleh ulama mazhab Syafi'i. Jenayah adalah dosa, kesalahan dan sebarang perlakuan manusia yang menyebabkan dia dikenakan hukuman dan balasan di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya kita tengok perbahasan ulama tentang hukum meninggalkan puasa. Okey, bagi mereka yang meninggalkan puasa tidak sengaja, contohnya seperti uzur syar'i, musafir, okey, dia tidak berdosa, namun begitu dia perlu mengkodokkan puasa tersebut, dan sekiranya tidak sempat menyelesaikan kodok sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya, dia perlu membayar kafarah. Okey, bagi mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dia adalah merupakan satu dosa besar. Okey, dalam kitab Al-Zawajir, Ibnu Haytami menyatakan besarnya kesalahan Ramadan meninggalkan puasa dengan sengaja tetapi Ramadan, dia merupakan dosa besar yang ke-140 dan 141, meninggalkan puasa pada salah satu daripada hari-hari dalam bulan Ramadan dan berbuka puasa padanya dengan bersebar atas lainnya tanpa sebarang keuzuran seperti sakit atau bermusafir. Okey. Jadi mereka perlu ada kesedaran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita tengok pandangan Imam Malik pula dari Imam Abu Hanifah, dia mewajibkan kafarah dan qada. Okey, bagi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak dikenakan kafarah, kerana kafarah ni dia hanya khusus kepada orang yang berbuka sebabkan dia melakukan persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan. Namun begitu, mereka dalam perkara ini seiring menyatakan wajib dikodokkan puasa tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada elemen kesalahan jenayah bagi kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan. Jika kita tengok enactment setiap negeri, lebih kurang je elemen-elemennya ada dua. Yang pertama, seseorang tu menjual ataupun membeli ataupun menjual dan membelilah makanan atau minuman ataupun rokok untuk dimakan, diminum atau dihisap serta-merta kat situ juga adalah bersalahan di bawah enactment ini dan merupakan elemen pertama lah. Dan elemen kedua, yang mana kita ataupun seseorang tu makan ataupun minum ataupun hisap rokok dekat tempat awam atau tempat terbuka adalah bersalahan di bawah enactment ini. Sebagai contoh, kalau macam saya beli makanan dan makan terus dekat kedai itu adalah saya bersalah dan penjual tu pun bersalah. Dan kalau contoh saya tak beli mana-mana, saya bawa daripada rumah pun saya makan kat kaki lima pun bersalah di bawah enactment ini. Jadi isu yang timbul adalah, atau persoalan yang timbul, boleh ke kalau seseorang tu dia beli makanan ataupun dia beli makanan, minuman atau rokok, tapi dia tak makan dekat halayak ramai, dia makan kat rumah, bersalahan tak di bawah enactment ini? Kita pergi kepada konsep pemakaian Seksyen 19 ni. Jadi konsep pemakaian Seksyen 19 ni, dia lebih kepada tidak menghormati bulan Ramadan itu sendiri. Tidak menghormati, dia bukannya lebih kepada tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia berbeza sikit daripada sudut syarak. Kalau macam syarak, confirm lah kalau kita sengaja salah kan, berdosa. Kalau kita tak sengaja, tak berdosa lah kan, tak salah lah. Tapi di bawah enactment ini, dia lebih menekankan wording tidak menghormati. Saya bagi contoh, andai kata seorang yang uzur atau tak sihat, atau perempuan atau lelaki lah, tak kisah, uzur, ia tak bersalahan di bawah sudut syarak kan. Tapi kita beli makan dan kita makan di halayak ramai di bulan Ramadan,
So still tidak menghormati bulan Ramadan tu sendiri dan bersalahan di bawah enakmen ini. Jadi kalau macam kita beli makan, sorok-sorok makan boleh ke? Still tak boleh juga, jangan buat pula kan. Dia still tak boleh sebab memang daripada sudut memang daripada enakmen ini tak bersalahan, tapi daripada sudut syarak tu still bersalahan lah. So saya nak tekankan pasal tak menghormati bulan Ramadan ni. Tak menghormati bulan Ramadan ni, apa-apa saja yang perbuatan yang tak menghormati bulan Ramadan, walaupun kita ni cakap kita uzur ke tak sihat ke, still bersalahan di bawah enakmen ini. Kerana kalau kita buat macam gitu kan, katakan kita tak sihat tapi kita makan di halayak ramai, sama juga kan, kita tak menghormati dan boleh melahirkan prejudis dekat orang lain lah. Tak semua orang tahu kita uzur atau kita sakit, betul kan? Dan boleh mendatangkan fitnah lah kalau macam orang-orang non-Muslim tengok kita makan, minum kan. Dia tak tanya awak uzur ke, dia bukan tahu kan. Lepas tu kita makan gitu, boleh datang fitnah lah. Dia pun fikir, tak semua orang puasa, macam itu, andai kata lah. Okey, itu saja daripada saya, elemen dan konsep. Kita pergi kepada hukuman tidak menghormati bulan Ramadan. Okey, baiklah, yang seterusnya kita masuk kepada hukuman bagi kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan. Kita masuk kepada hukuman yang telah ditetapkan di negeri Selangor, yang mana bila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kali kedua, seorang itu boleh didenda tidak lebih RM2,000 atau dipenjarakan selama tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya. Okey, baik, seperti di table yang disediakan, di mana peruntukan di negeri Selangor, Terengganu, Pahang, Perlis, Perak, Pulau Pinang, Johor dan wilayah persekutuan adalah sama saja, di mana wording ataupun penggunaan istilah ataupun elemen-elemen section bagi hukuman bagi kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan adalah sama, dan juga hukumannya juga adalah sama. Suka saya nak nyatakan di sini, saya buat perbandingan sedikit mana hukuman yang sangat ketara di antara negeri-negeri bagi kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan. Saya bandingkan di antara Selangor dan di negeri Pahang, iaitu di Seksyen 22 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013 Pahang, yang menyatakan seorang yang didapati bersalah iaitu tidak berpuasa, menjual atau menghisap rokok, di mana hukumannya bagi kesalahan pertama denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya, dan kesalahan kali kedua denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Dan di sini dapat kita nampak ataupun menunjukkan bahawa setiap negeri hukumannya adalah berlainan. Seterusnya, kita pergi ke peruntukan di negeri Melaka, yang mana negeri Melaka ini sedikit berbeza dengan peruntukan yang ada di negeri Selangor. Dan peruntukan di negeri Melaka ini sama seperti peruntukannya di negeri Sabah. Dan di Kelantan pula memperuntukkan di Seksyen 26 yang menyatakan hukuman bagi orang yang makan dan menghisap rokok saja, akan tetapi tidak dinyatakan bagi pihak penjual. Apakah hukuman? Itu saja daripada saya untuk menyatakan sedikit perkongsian ataupun perbandingan di setiap negeri bagi hukuman bagi kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan ini.